Ada yang berkata 2 itu peneman, 3 itu meramaikan. Sesuai ataupun tidak sebenarnya pepatah ini digunakan untuk isu poligami? Dan sejauh manakah isu poligami ini yang memang halal dalam agama tetapi haram di mata wanita? Kita bincangkan bersama dengan saya Farah Fauzana dalam Transparansi. Okay, bagi pendapat saya, poligami ni antara orang yang berkemampuan, orang yang bersedia dari segi fizikal dan mental lah. Poligami itu berkahwin lebih daripada satu. Bagi yang mampu mungkin 2, yang terlebih mampu mungkin sampai ke 4 pun boleh. Seorang lelaki dia perlu mampulah. Kalau dia tak mampu, buat apa dia nak berkahwin lebih daripada seorang? Kalau satu pun dia tak boleh jaga, inikan lagi 2. Sebenarnya dia tidak perlu, sebabnya kenapa nak kahwin 2 sedangkan dah cukup ada isteri seorang. Terima kasih kepada anda yang sentiasa menantikan Transparansi setiap minggu bersama dengan kami di Awesome TV ini. Pastinya ramai wanita-wanita di hadapan kaca yang tak sabar untuk mendengarkan isu ini diperbincangkan tentang poligami haram di mata wanita. Dan hari ini Alhamdulillah kita berbesar hati untuk bersama dengan Ustaz Syahriza. Apa khabar? Alhamdulillah, apa khabar? Alhamdulillah, sigaklah Ustaz. Jangan macam tu. Oi, bahaya Ustaz sigak lagu ni. Jangan, tajuk ni tak boleh. Tak boleh? Tak boleh. Maafkan saya Ustaz. Terima kasih juga kepada Datin Sharifah Syahwati sudi bersama-sama dengan kami pada hari ini. Terima kasih kerana mengundang saya. Kita Lama tak jumpa Farah Fauzana. Kita kena girl power ke? Yes, girl power. Habislah Ustaz, maafkan saya. Tapi insya-Allah hari ini kita akan cuba membincangkan isu yang pastinya saya tidak pasti agak panas, tapi terutama di kalangan wanita-wanita di luar sana. Okey, baik. Tapi sebelum tu biar saya kenalkan dahulu Ustaz Syahrizan Daud At-Turabi, seorang pendakwa bebas, juga merupakan seorang bekas penolong pengarah Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan, juga merangkap Ketua Imam di Masjid Muaz bin Jabal di Setiawangsa sebelum ini. Ya, betul. Baik. Sebelum ni. Sebelum ini. Tapi lebih sekarang ni lebih aktif sebagai pendakwa bebas. Itulah dia kan. Saya tanya dulu soalan pertama kepada Ustaz. Boleh ke Datin? Oh, terus saya Saya tanya kepada Ustaz. Sebab ramai ni dah ramai tak sabar nak dengarkan. Sila. Okey. Marilah, selalunya bila kita cerita pasal poligami, dia di pandangan mata wanita ni dia agak sedikit negatif. Okey. Mungkin ada juga yang positif. Tetapi macam mana pandangan Ustaz sendiri untuk memberikan maksud poligami itu kepada semua orang? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Terima kasih Farah, Datin Sharifah, apa khabar semuanya? Alhamdulillah. Dan semua yang menonton hari ini, nampak lelaki mungkin over excited. Kan, tapi perempuan mungkin rasa tak tahu, harapnya TV tu kekal berada di depannya. InsyaAllah. Okey, pertama sekali dia dengan tajuk ataupun haram dewata wanita dan seolah-olahnya sunnah di mata lelaki. Seolah-olahnya. Dan sunnah berarti kena buat. Ni sunnah Nabi. Kan ramai orang cakap so lelaki yang dia terlebih over excited. Perempuan dia rasa macam terlalu negatif dalam bab ni. Okey, tak apa. Kita duduk dalam program yang kita nak transparent. Betul. Apa yang kita nak nak discuss hari ini adalah kenapa perempuan memandang dia sebagai haram. Dan mesti ada sebab. So sebenarnya poligami dalam Islam, kalau betul-betul kita refer dalam ayat yang ketiga surah An-Nisa, ini memang ayat yang jadi key point lah kepada isu pada ataupun tajuk poligami. Kan fankihu ma tabalakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'. Ayat yang ketiga surah An-Nisa. Kahwinilah wanita 2, 3 atau 4. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah aw ma malakat aymanukum. Kalau kamu tak mampu berlaku adil, maka kahwini 1. Ramai yang quote ayat tu, fankihu, dia ambil kepada arahan tu, fankihu ma tabalakum. Sedangkan ayat itu dia ada asbabun nuzul. Di ayat Quran ni, dia bukan semua kita baca secara literal, itu adalah dia punya point utama, bukan. Sebenarnya Al-Quran ni bukan kita baca literal, kita faham literal, bukan. Dia bukan macam tu. Dia kena tengok kesnya kenapa ayat itu turun. Asbabun nuzul, sebab ayat ini turun. Bermaksud sebenarnya ayat ini sebenarnya turun kepada
anak-anak yang memang mak ayahnya telah meninggal, anak-anak yatim ni, so banyak anak yang terbiar, maka Allah perintahkan untuk kahwini mereka ni. Okey, kahwini mereka. Itu adalah antara golongan yang betul. Ya. Yang mana susah, yang kita perlu jaga dan seumpamanya. So faham daripada ayat itu pun dia bukan kepada nafsu, kepada tanggungjawab sebenarnya. Sesuai lah kita katakan poligami ni di antara nafsu ataupun mampu. Ya. Sebab kadang-kadang ialah mungkin kita lihat poligami, ni nafsu ni. Tapi kalau kita lihat kalau poligami tu mampu, apa salahnya? Betul. Dan arahan, saya sambung boleh? Silakan. Takut tak sampai poin tadi. Maaf, silakan. Arahan itu adalah berita tanggungjawab. Sebab anak-anak yatim yang terbiar daripada harta dia nanti semua rosak ataupun dimanipulit oleh orang lain, maka kahwini mereka ni. Tapi kalau kamu rasa kamu tak mampu, dengan sebab kamu kahwini mereka, kamu dah ada first wife, kamu dah ada isteri pertama, kamu rasa kamu tak boleh, tak mampu, dan kamu kahwini satu. Semaknanya dalam masa yang sama ayat itu nak bagi tanggungjawab, dan yang kedua nak cerita limitkan kepada 4. So tak boleh kahwin lebih. So poligami ni dia bukan isu nafsu sebenarnya, dia adalah isu tanggungjawab. Dia bukan isu kemampuan semata-mata. Sejauh mana orang mampu untuk mengambil tanggungjawab. Itu mungkin untuk orang yang pertama ni. Baik, dan cerita pasal tanggungjawab tu ada juga yang pernah saya kalau berbual lah dengan rakan-rakan yang berada dalam sistem poligami ini. Dia kata lebih kepada kalau boleh mampu dulu, baru sama ada mampu untuk menjalankan tanggungjawab tu. Itu kata mereka lah. Sabar ya anda yang sedang menonton sekarang ni. Tapi kita nak dengar kata Datin Sharifah Syahwati pula sendiri. Apabila hanya seorang wanita ni kan, dia memang automatik. Okay, you as a woman sendiri. Katalah kita hari ni terus tanya macam, Datin, jom hari ni nak cerita pasal poligami lah. What is in your mind? Yelah, memanglah kan Farah, Ustaz kalau wanita ni sememangnya jiwa mereka ni terlalu sensitif. Terlalu sensitif kerana banyak benda dalam kepala yang bermain di kepala, di fikiran. Sebab apa? Bukan dia hanya memikirkan tentang dia, tapi dia juga memikirkan tentang family dia, tentang masyarakat, persepsi masyarakat. Dan apabila bercakap sahaja tentang word poligami tu, akan memberikan dia satu perasaan yang terlalu teramat, orang kata, risau. Sampai berpeluh-peluh, sampai bernyawa tak lepas, sampai berpeluh-peluh macam cemas kan. Sebab apa? Sebab dia memikirkan tentang kegagalan diri dia, mungkin bersebabkan kegagalan daripada diri dia, kelemahan diri disebabkan itu. Mungkin suami nak kahwin tu disebabkan dia tak dapat beri orang kata anak ataupun zuriat ya. Dan seterusnya ialah kelemahan diri yang selalu dia memikirkan tentang apa kurangnya saya ni. Kalau dia nak kahwin lain, adakah dia tidak cintakan saya lagi? Hak keistimewaan dia benda bagaimana? Itu akan automatically berada dalam fikiran seorang wanita. Macam lelaki dia satu tu je, dia fikir satu tu je, straight je. Tapi wanita dia fikir kiri, kanan, atas semua. Dia fikir. Jadi dia banyak bermain dalam fikiran. Jadi wanita ni berpandukan kepada emosi dan perasaan dan rasa. Ya, rasa. Jadi itulah sebabnya kita tak boleh nak kata wanita ni terlalu emo. Tapi emo dia tu berlandaskan satu kebenaran. Sebab apa akan terjadi pada diri dia apabila berlaku poligami. Adakah dia hilang hak keistimewaan dia, ataupun orang tu lebih berhak daripada dia dan sebagainya. Takut selepas ini apabila berjumpa dengan yang lain mungkin dah tidak sayang saya lebih. Tidak sayang sepertinya. Memanglah first wife tu memang selalu orang kata hak tu first wife dia takut dulu, dia terabai kan? kot. Baik. Dia takut Okey, baik. Sekejap lagi kita akan kembali bersama seumpama melihat pembaca berita di hadapan mata ya, kawan-kawan sekalian. Masya Allah. Sekejap lagi kita akan kembali bersama dengan dua tetamu kita pada hari ini dan kita akan bercerita tentang anak-anak semuanya dan transparansi. Dia dibolehkan kepada orang lelaki yang mampu lah. Mampu ni, bila sebut mampu ni dari sudut kewangan, batin, semua dari setiap sudut lah. Orang yang mengamalkan poligami ni dia kena pandai menguruskan dia punya pasangan tersebut lah. Pendapat saya, saya sanggup berpoligami ni dengan syarat lah.
pasangan tu kena bersama-sama memainkan peranan bersama saya lah. Saya rasa saya tak sanggup. Sebab apa? Sebab saya tahu saya punya kekangan diri, saya tahu saya punya limitation, dan I think I'm not fit enough to do that kind of things lah. Saya tak berapa nak dengar lah apa yang hujung sekali tadi komen tu apa. Wow. Dia tak layak. Dia tahu dia tak layak. Jadi dia tak layak ya. Masya Allah. Hebatlah. Tahu. Kesedaran diri tu perlu ada. Maafkan saya Ustaz. Kesedaran diri. Sebab hari ini topik bercerita tentang haramnya poligami di mata wanita. Okey, baik. Sekali lagi saya nak beritahu kepada anda. Hari ini kita bersama dengan Datin Sharifah Syarwati yang juga merupakan perunding motivasi image bebas, maafkan saya, image ada Maya Consultancy Sdn Bhd. Masya Allah. Supaya kita dapat membantu wanita-wanita di luar sana. Ya, seperti mana yang Datin kongsikan tadi, apabila pasangan dah mula nak bertanyakan, bolehkah saya berkahwin lagi? Rasa kekurangan diri. Betul. Tetapi kita nak cerita tentang kefahaman poligami itu sendiri. Sebab bila kita sebut pasal poligami, ia lebih tentang cerita kekurangan kasih sayang ke? Apa lagi yang boleh kita kongsikan tentang memahamkan wanita di luar sana tentang poligami ini? Sebenarnya wanita di luar sana, mungkin saya hari ini mewakili wanita lah, tapi mungkin kita, saya ni secara general, tapi bukanlah saya kata orang kata sebelah kiri ke sebelah kanan. Saya sebenarnya neutral. Betul. Apa yang kita nak capai dalam perbincangan ni ialah untuk mendapat persefahaman di luar sana tentang apakah itu sebenarnya poligami, dan mungkin terdapat satu perbezaan di antara zaman dahulu dan zaman sekarang, sebab zaman pun telah berubah. Jadi pemahaman kita pun dan pendirian kita serta pemikiran kita perlu berlandaskan perubahan yang sedang berlaku di zaman-zaman ini. Mungkin masa dulu ada wanita yang menyangka bahawa poligami ini memang tidak akan berlaku dalam kehidupan dia lah. Sebab itu sesuatu yang mengaibkan dirinya misalnya. Maknanya macam tidak boleh. Keluarga kita tidak ada orang yang benar. Sekali takkan I'm the first one pula kan? Betul. Jadi sekarang ni terpaksa kita mungkin buka sikit pendirian kita tu atau pemikiran kita tu, sebab zaman dah berubah dan mungkin ramai lagi wanita sekarang daripada lelaki rasionya. Jadi apakah akan berlaku pada wanita yang belum berkahwin ini? Betul. Jadi takkan selama ni nak tua tapi tak ada companion, tak ada suami untuk kita setakat berbincang dan sebagainya. Berteman lah orang kata. Berteman kan. Jadi mungkin wanita sekarang ni perlu memikirkan tentang aspek ini jugalah, bukan sahaja kata memilih satu pasangan tu dan sebagainya. Tapi kalau sudah berkahwin, kalau suami tu ingin berpoligami, mungkin berbincang dahulu kenapa sebabnya. Dan jika kekurangan itu adalah datang dari diri kita sendiri, maka kita perlu memahami apa yang penting sekarang ini. Kita inginkan satu kegembiraan dan happy, ya. Kita pun nak suami kita happy. Tapi bukan dia je happy, kita pun nak happy juga. Ustaz, ada yang berkata tanggungjawab ialah sebagai suami itu penting. Tapi ada juga yang mengatakan, kalau berpoligami ni dia seumpama bertukar-tukar isteri. Macam mana pula tu? Okey, hidup ini penuh dengan pilihan. Baik. Lain macam dia punya ayat tu kan. Hidup ini penuh dengan pilihan. Bermaksudnya kita ni ada naluri. Setiap orang ni ada naluri dan ada keinginan. Mungkin sometimes kita biasa guna istilah nafsu lah. Nafsu ni orang akan nampak dia kepada seksual semata-mata. Sedangkan nafsu ni maksudnya keinginan. Kalau kita tak ada nafsu, tengok makanan yang sedap kat depan meja contoh kan. Kita tak ada nafsu, tak ada keinginan makan. Letaklah, present lah macam mana pun. Kita tak ada keinginan. Nafsu ni penting dalam hidup. Sejauh mana kita rasa perlu untuk gunakan nafsu tu. Dan adakah kita mampu untuk hadkan nafsu tu. Kadang-kadang dalam satu rumah tangga, Ustaz, dah lama sangat rumah tangga tu, ini dalam rumah tangga lah. Jadi mungkin seorang lelaki ni memikirkan tentang, dah tak suka dah dengan wife I ni sebab dia tak jaga penampilan dia, dia tak jaga kesihatan dia. Tapi dia tak boleh nak bagi tahu, I tak suka Kak Yu sebab you tak jaga penampilan. I tak suka Kak Yu sebab you tak jaga kesihatan. Betul. Jadi inilah yang dikatakan mungkin tu salah satu. Mungkin tu salah satu sebab. Bukan yang menjadi penyebab kepada kenapa lelaki tu. Mungkin salah satu, bukan itu penyebab utama. Sebab pada saya, haram dia betul wanita tu, kerana pada dia, ini yang utama. Kan, inilah segala-galanya, kelemahan dia, kekurangan dia, apa yang dia tak ada, suami kena cari lain. Ya, itu satu sudut yang lain. Dan kita tak boleh nafi benda tu.
Sebagai seorang lelaki pun, saya tak ada nafi kalau isteri nak rasa benda tu. Normal, kalau saya jadi perempuan pun saya akan rasa perkara tu. Tapi kalau, walaupun saya rasa, tapi dalam masa yang sama, saya kena buka sikit ruang, adakah ada sebab-sebab lain kenapa suami saya perlu untuk berkahwin lain? Isu mampu tak mampu tu isu lain. Perlu tak dia untuk berkahwin lain? Selalunya ia lebih diberikan peluang untuk berbincang. Ia lebih elok untuk berbincang. Sepatutnya macam tu. Sepatutnya. Dan saya rasa banyak kes yang terbaru ni, isu poligami memang melalui perbincangan. Banyak hari ni. Tak ada kata terus melenting baling pinggan tu, tak ada. Dia mesti akan bincang, kenapa abang nak kahwin? Kenapa? Dan salah satu daripada isu kekurangan isteri, sometimes antara sebab kenapa berpoligami adalah kerana lelaki itu dia ingin jaga diri dia sendiri. Daripada terjebak dengan perkara dosa. Sebab hari ni ramai orang tak apa monogami. Orang tu nak main kayu tiga ke, nak ada affair lain ke kat luar ke apa. Lantak yang penting bukan kahwin. So, dia ada banyak sebab kenapa poligami ni. Bukan kerana semata-mata kekurangan. Sometimes isteri pertama tu tak kurang pun. Betul. Malah ada isteri pertama yang perfect. Betul. Dia pula yang kata abang, dengan performance abang, apa kata abang kahwin dengan kawan saya tu. Contoh, pernah berlaku. Betul. Saya sebenarnya baru nak sampaikan, sebab itu saya rasa pandangan masyarakat sekarang seperti yang dikatakan kongsi kalau Datin juga mengikut PA dalam masa dan sebagainya. Kalau dulu sangat tidak normal untuk kita bercakap, tetapi sekarang ni mereka bercakap dengan lebih terbuka. Mereka berkongsikan juga tentang kebahagiaan sebenarnya dalam keindahan poligami itu secara di laman sosial. Kebahagiaan dalam perkongsian. Ya. Okey, sebentar lagi Datin, kita selalu cerita pasal poligami ni, perempuan mesti akan bercakap macam-macam semua kan. Kali ini kita akan dengar pandangan lelaki pula. Bagaimana kita kena dengar luahan hati lelaki dalam poligami. Topik pada minggu ini. Kembali selepas ini, Transparansi. Okey, sebenarnya isteri memang ada hak untuk melarang poligami itu, sebab itu hak isteri, hak sebagai seorang isteri. Okey, kalau nak menghalang tu, berhak tak berhak terpulang pada dia lah. Sebab kalau mungkin dia rasa dia tak nak berkongsi kasih sayang, so dia berhak lah. Macam mana pun sebab tu suami dia kan. Tak boleh. Kena ada persetujuan seorang isteri untuk membenarkan suami dia untuk berkahwin yang kedua. Kalau seseorang suami tu dia jujur, dia ikhlas dengan dia punya perkahwinan tu, dia sepatutnya tak berhak lah. Tak boleh. Kena tanya dulu. Itu dia pandangan mereka di luar sana. Masih lagi topik kita pada minggu ini. Sabar ya yang tersenyum-senyum seorang yang tengah menonton sekarang ni. Topik kita pada hari ini, poligami haram di mata wanita. Tapi tadi Datin was asking. Saya duduk cakap dengan Ustaz tadi. Kena dengan soalan ni menarik. Sebab kan kadang-kadang kan lelaki ni kan dia takut, dia sebab nak jaga hati isteri. Lepas tu isteri pun nak jaga hati suami. Tapi dia tak cakap betul. Dia tak cakap betul. Kalau kadang-kadang dia nak kahwin lain tu, dia pergi ke sana-sana tapi tak sampai ke tahap maksud sebenar. Kenapa Ustaz? Adakah budaya Melayu kita macam tu? Mungkin kita nak menjaga hati tu sangat. Sedangkan dalam Islam kita diajar untuk bermusyawarah. Kan even dalam mana-mana motivation psikologi punya thought pun dipanggil rules of engagement. Kan antara undang-undang kita dalam family pun kita transparent. Transparansi. Kan, so kita kena terus terang. Dan adakan perbincangan terbuka lah. Cuma ialah maklumlah tajuk ni kan panas, kau terang kan terus. Betul. Jangan. Saya nak kahwin lagi. Yang tengah menonton ni terperanjat. So kalau pada pandangan lelaki sendiri, sebenarnya apa yang berada dalam fikiran apabila mahu masuk ke institusi poligami ni bagi pihak lelaki, Ustaz? Okey, dia berdasarkan kematangan lah. Saya bercakap ni untuk level umur saya sekarang. Masa umur saya umur 20-an mungkin lain saya punya idea, cara bercakap, cara berfikir tu. Dululah even kalau sekarang lah kita jangan cakap pasal poligami lah. Kita kata kita berkahwin sekarang ni. Dulu punya persepsi kita mesti nak kahwin ni seorang wanita tu sebab apa? Cuba bagi jawapan dengan kalau sekarang tanya, kenapa awak kahwin dengan dia? Sebab saya cinta 20 tahun dia. dulu.
Cinta, Itu soalan tu memang bagus tu soalan tu sebab mungkin zaman dulu tujuan dia nak kahwin tu sebab lain. Tapi bila dah kahwin tu jadi lain pula dia punya perasaan dia, keinginan dia. Okey, tapi ada pula yang sebut pasal kenapa you nak kahwin dengan dia? Sebab I cintakan dia. Bila I cintakan dia, kita membina sebuah keluarga. Lepas tu I mengharapkan anak lelaki tapi semua anak perempuan. Okey. Contohnya, maka disebabkan itu saya terpaksa kahwin lagi sayang. Contohnya. Betul-betul. Macam bagaimana pula itu daripada pandangan lelaki? Sangat subjektif, sebab tu penting apa yang Datin sebut pun sangat betul. Penting perbincangan tu. Okey, let's say awak nak cara lelaki, sebelum awak kahwin, boleh tak kita buat dengan cara tips ni lepas pada kita melakukan itu ni, nak dapat anak lelaki petuanya macam ni. Dah buat belum benda tu? Sebenarnya ini boleh bincang dengan doktor. Sebenarnya. Sebab tu kita kata poligami ni dia mesti ada sebab-sebab sampingan tu. Dia bukan satu benda demi nafsu semata-mata. Saya sangat tak bersetuju kalau orang yang berkahwin demi nafsu. Dan saya jumpa banyak kes yang tak okey lah. Mana perkahwinannya tidak berjaya. Poligami tidak berjaya. Kalau dia berkahwin demi nafsu semata-mata. Mungkin kerana isteri pertamanya dah tak cantik atau dah berpenyakit dan seumpamanya. Dan dia kahwin purposely, tujuan dia kahwin yang kedua tu sebab itu lebih cantik. Sebab pada dia dah terlupa dah benda yang sama dia pernah fikir dulu zaman cinta monyet dia. Dia fikirnya indah je kepada isteri yang kedua. Rupanya bila kahwin sama juga. Kecantikan tu akan hilang, penyakit akan datang, kelemahan akan nampak, true colour tu akan ada. Tapi kalau orang tu matang, dia berkahwin pun dengan tujuan yang betul, niat yang betul. Sebab tu kena ingat balik ayat ketiga surah An-Nisa. Sebenarnya poligami itu adalah Tuhan Allah ingin memberikan tanggungjawab kepada kita. Bukan untuk semata-mata kita nak sempurnakan nafsu yang tak pernah cukup. Bukan. Sebenarnya bukan. Dan kalau seorang itu, dia punya first point dia sebab untuk nafsu. Sebab pada dia, isteri pertama saya tak boleh layan saya dengan elok. Pada saya biasanya tak berjaya. Sebenarnya macam ni Farah, kalau dari segi wanita lah, persepsi wanita ada aspek yang dia orang fikir lah ya. Sebenarnya mereka memikirkan tentang orang kata kalau mereka bagi suami untuk berpoligami tapi itu dulu wanita dahulu tak boleh nak accept. Tapi wanita sekarang dah ramai boleh accept. Ada yang recommend Ada yang laju pula jawab kata ada. Tak, sebab maksudnya saya nak beritahu juga betul apa macam yang Datin katakan tu, lebih terbuka. Ya, jadi jangan takut bila suami sudah mengutarakan bahawa dia ingin berpoligami. Sebab apa? Kita perlu ada persiapan dalam diri kita. Sebenarnya perkahwinan ni bukan adalah satu yang permanent. Semua temporary aja. Jadi ada yang ingat perkahwinan ni adalah jalan penyelesaian untuk semua benda. Tidak. Bukan maknanya kalau you kahwin tu maknanya semua problem you hilang macam tu. Selesai. You kena ada lagi memperbaiki lagi diri dari ke hari. Sebab apa? Ada ramai lagi wanita di luar sana tu yang tak berkahwin lagi. Jadi mungkin mereka ingin. Itulah dia. So bolehlah kita kata dekat isteri-isteri kat luar sana. Saya dah mewakili lelaki ke ni, saya pernah confused tadi. Yelah, sebab abang kahwin ni pun ikut sunnah. Itu yang selalu Wallahualam. Tapi itulah Ustaz, maafkan kami bila dua wanita bergabung ni Ustaz. Kesian Ustaz ya. Tapi itulah salah satu soalan juga. Apabila berpoligami ni akan menggunakan term itu, saya nak ikut sunnah ataupun alasan itu, betul. Atau alasan nak ikut sunnah, atau alasan perempuan lebih ramai. Betul ke kat Malaysia perempuan lebih ramai? Saya rasa telah terbukti lah lebih ramai wanita masa kini. Okey, kalau itu semata-mata pada saya lah benda tu mungkin menjadi sebab, tapi bukanlah itu satu-satunya sebab. Sebab nak ikut sunnah ataupun kerana perempuan lebih ramai daripada lelaki. Kan, bukan itu semata-mata. Sebab dia jodoh ni semua di tangan Tuhan. Ramai atau sikit, kalau Tuhan dah jodohkan dia ni memang tak ada jodoh, bagilah perempuan seorang dengan lelaki ramai pun dia tak ada jodoh, sampai sudah kan. So sebab tu pada saya poligami ini dia kalau nak betul lah kita nak ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kena tengok balik sejarah. Tang mana sunnahnya tu. Nabi berkahwin selepas Sayyidatina Khadijah meninggal dunia. Okey, lepas isteri pertama Nabi meninggal, baru Nabi berkahwin dengan isteri-isteri yang lain. Selama 8 tahun je. Nabi ada berbelas isteri itu selama 8 tahun sahaja. Tapi itu juga bukan berarti point, awak nak kahwin, make sure saya kena mati dulu. Sebab Nabi punya sunnah, kahwin selepas isteri pertama meninggal. Itu pun bukan point. Jangan salah quote saya punya perkataan ni. Sebab benda tu, kalau kita betul nak refer pada sunnah, tengok kepada sunnahnya apa. Bila kahwin ramai, apa yang Rasulullah buat? Apa yang sunnahnya? Bukan pada ramainya perkahwinan itu. Sebab tak boleh kita umat Nabi 4 je.
yang khususiyatul Rasul, hanya khusus spesifik pada Nabi saja, yang dibenarkan untuk Nabi, yang tak boleh pada orang lain, yang boleh kahwin yang sampai ramai itu sampai 12-13 orang, termasuk Sayyidatina Khadijah. Kita hanya 4 saja. Kalau nak kata sunnah Nabi pada bilangan, bukan. Tapi sunnahnya pada apa? Pada tanggungjawab. Sunnah pada memaafkan, sunnah pada berlaku adil kepada isteri, sunnah kepada berbaik ataupun ahsin dengan melakukan kebaikan kepada isteri-isteri. Itu yang sunnah. Tapi kalau seseorang lelaki berkahwin dan menyebabkan dia mengabaikan semua perkara ni, menyebabkan yang pertama tak ananya, atau mungkin ramai yang kahwin 2, akhirnya dia maknanya yang kedua. Dia tak boleh pergi bahasanya. Tak boleh pergi yang kedua, baru dia nampak yang pertama. Akhirnya dia ananya yang kedua. Sebab isu penganiayaan bukan pada yang pertama semata-mata. Sebab ini pun satu stigma yang menyebabkan haram di mata wanita pada dia. Bila suami dia kahwin, dia lemah, dia kurang. Yang kedua punya stigma pula, awak perampas. Tu dia. Itu jadi haram tu. Baik. Datin, kita sambung nanti. Kejap, kita akan sambung. Bukan apa, sebab kejap lagi kita nak masuk pandangan wanita. Okey, dan juga pandangan perampas. Maafkan saya. Isteri yang kedua. Semuanya selepas ini dalam Transparansi. Kalau saya, ya pendapat saya, peribadi saya okey. Sebab saya tak suka dikongkong. And then sejenis macam, tapi dia kena adil. Macam contoh, dia kena adil dari segi masa, support dan kewangan. Tak. Sebab saya tak suka berkongsi. I also don't believe in sayang yang sama rata. Dia terpulang kat lelaki tu lah. Lelaki tu kan imam pemimpin. So macam kalau dia pandai handle, dia pandai conduct semua benda, insya-Allah lah tak ada mencari. Tapi tengok je lah. Kalau kadang manusia pun salah faham. Oi, mak panasnya. Okey. Sabar ya, sabar kepada anda yang kata, saya bukan perampas lah, tu jodoh saya. Amboi, panas nampaknya. Al-maklumlah, topik kita pada hari ini, poligami haram di mata wanita. Okey, bila kita cerita pasal perampas tadi, sebenarnya itu yang stigma. Apabila kita cerita pasal isteri kedua, apabila kita ceritakan tentang poligami dan tambahan isteri ketiga dan keempat dan keempat saja. Maafkan saya Ustaz, sampai keempat saja. Tetapi bagaimana kita melihat sesuatu terma sebagai isteri kedua itu sebenarnya positif? Ada menjadi isteri kedua tu elok saja, tak ada masalah kepada isteri pertama, memberikan kebaikan lagi kepada isteri pertama. Tapi macam mana nak pastikan yang si perampas ni rasa taklah down sangat? Tak ada timbul sebenarnya tentang isu rampas ke tak merampas ke. Ini semua jodoh di tangan Tuhan. Kalau nak jadi juga. Walaupun kita nak tegah macam mana pun, kalau kita kata tak boleh macam mana pun, dia boleh buat juga walaupun tak tanpa pengetahuan kita ya Ustaz. Tapi sebenarnya sebagai seorang wanita, kita perlu bijak menangani situasi ini, di mana kita perlu memberitahu pada diri bahawa satu situasi itu tidak perlu menjadi satu situasi yang akan merumitkan kita. Ini semua cara kita berfikir dan cara kita menukar mindset kita sebenarnya untuk mengadaptasikan pada peredaran zaman ni sebenarnya. Kalau ia berlaku kepada kita dan kita tak dapat nak elakkan, kita harus reda, tapi kita harus melakukan sesuatu bagi pihak diri kita tu, persiapan yang perlu dari segi minda, dari segi pendirian dan adaptasi ini. Dan antara cara-caranya untuk kita lakukan ialah mempersiapkan diri dari segi mental, fizikal dan sebagainya. Dan kita harus memberitahu pada diri kita sendiri bahawa poligami itu bukanlah sesuatu yang akan merumitkan keadaan dalam diri kita ataupun rumah tangga kita, kerana ada kebaikan di sebalik poligami ini. Misalnya kita boleh membuat pengkhususan masa untuk diri kita. Macam Ustaz kata, me time kita kan. Kadang-kadang kita nak
tengok suami kita tiap-tiap hari pun boring juga. Macam dia boring tengok kita, kita pun boring juga tengok dia. Kiranya ia berlaku, kita perlu mempunyai minda yang terbuka. Betul. Sebab apa? Ia mungkin memberikan satu kebaikan. Mungkin dalam mengeratkan silaturahim antara manusia, apakah salahnya jika kita berdamai antara isteri kedua dan isteri pertama? Bagi saya, kalau untuk mendapatkan sesuatu adalah dari menerusi kindness, kebaikan, bukan cara marah dan sebagainya. Memang tiba-tiba poligami, tak boleh. Tapi duduk diam-diam, yang ni muda ni, yang nombor 2 ni. Tapi pernah tak terfikir yang nombor 2 ni, lagi tua daripada saya? Ada pernah ke? Okey, sekejap. Saya pernah terfikir dan benda ni biasa kita nampak. Kita nak betapa terbukanya pemikiran, bahayanya kalau terlalu terbuka pun bahaya sebenarnya. Kita takut jadi macam mana cara pemikiran barat yang mana mereka terbuka. Okey, dia ada isteri, dah berkahwin, tapi kalau suami dia ada terpulang nak buat apa-apa dengan girlfriend ke apa ke whatever, even awak tidur pun, tapi saya mesti isteri awak. Tak boleh, tapi harus sebab terlalu terbuka. Kan? Adakah kita nak cara terbuka yang macam tu berlaku dalam agama kita kan? Kita tak nak jadi sampai ke tahap macam tu. Tak apa, asalkan awak kahwin dengan saya seorang, pandai-pandailah awak sembunyilah awak nak buat macam mana pun dengan institusi dekat luar tu. Itu yang saya maksudkan, bahaya. Tidak boleh keterbukaan seperti itu. Perlu dilakukan dengan cara yang sah. Betul. Jadi maknanya kita harus memberikan, orang kata, bagilah dia kahwin kalau nak kahwin satu lagi. Tapi kita perlulah buat sesuatu dengan diri kita. Adakah dia lebih rela suaminya tak kahwin dengan sesiapa tapi buat dosa? Tak boleh lah macam tu. Okey. So basically hari ini pun juga kami kita wanita kan, kita memahami wanita, tetapi saya juga harus sebagai wanita harus mewakili juga mereka yang mungkin berada dalam kategori isteri kedua, ketiga. Sebab sekarang ni pun kalau kita tengok di laman sosial, mereka berkongsikan tentang keindahan seperti yang saya ulang tadi. Keindahan apabila menjadi isteri kedua, tak salah untuk berbaik dengan isteri pertama. In fact, mereka like a best friend. Tunjukkan kepada semua orang yang mana benda ini sebenarnya tidaklah seteruk mana yang disangkakan. Jadi wanita yang bijak dan jangan jadi wanita yang berfikir berlandaskan emosi. Selalu orang kata wanita ni selalu mengikut emosi membuat keputusan. Jadi kita harus disrupt orang kata pandangan seperti itu. Kita tukar mindset kita. Kita buat cara lain pula. Maknanya kita orang kata adapt dan kita perbaiki apa yang perlu diperbaiki. Maknanya kalau dia kahwin yang tu, tak apalah, dia baik dengan dia baik dengan kita. Tapi yang bagi lelaki ni saya nak tekankan, tanya diri sendiri, boleh ke saya bagi fair and square kepada isteri kedua dan isteri pertama? Dan bila kahwin baru, akan ada anak baru. Sekarang ni education very expensive. Betul. Lagi-lagi kalau isteri pertama, anak sekolah di sekolah antarabangsa, anak yang untuk isteri kedua juga perlu sama. Jadi kalau sekolah private ni pun kena private. Tak boleh nak kata yang pertama tak apalah, biarlah dia letak sekolah biasa. Mana boleh macam tu. Jadi ni kena adil, Ustaz, kena adil. Betul. Seorang suami yang adil, seorang suami yang betul-betul matang, dia tak akan nampak yang kedua je lebih semata-mata. Pertama tak ada langsung, tak. Sebenarnya dia akan nampak, yang ni lebih yang ni kurang yang ni. Sometimes dia akan nampak kekurangan diri dia sebagai seorang suami. Kan? Dia akan nampak kekurangan dia. Saya ada seorang kawan di mana dia beristeri 2. Lelaki lah. Dan saya tengok tiap-tiap kali kalau dia ajak isteri dia pergi holiday ke Spain ke, yang pertama pun dia ajak pergi Dubai. Jadi macam tu. Jadi tak adalah berlawan dua-dua orang tu. Jadi kena jagalah. Ini betul. Soal hati, soal perasaan dan sensitivity. Kena jaga setiap orang. Dan saya rasa kita juga sebagai kawan wanita di luar sana, kawan, sebab kita dalam segmen pandangan wanita ni, kita sebagai kawan pun jangan jadi batu api sangat ya. Jangan jadi batu api. Sebab kadang-kadang yang isteri kedua ataupun isteri pertama ni elok je. Tapi kawan-kawan pula, awak Datin, awak elok je hari tu. Padahal jaga tepi kain. Jangan jaga hal sendiri. Penasihat yang ni yang bahaya. Penasihat seperti ini. Baik, sekarang ni dalam setiap minggu kita akan ada soalan-soalan awesome. Soalan awesome ni daripada rakan-rakan di luar sana di dalam sosial, yang out of box sikit soalan-soalannya, yang mana Datin dengan Ustaz hanya boleh jawab ya atau tidak. Alamak, bahaya tu. Ya? Tidak. Jawapan ya? Ya, tidak. Macam tu. Okey, tapi kalau tak nak jawab, diam saja. Okey, adakah Ustaz ready?
Boleh, silakan. Soalan pertama untuk Datin. Saya pula pertama sekali Ustaz. Okey, sebagai wanita harus berani bersuara jika tidak mahu berpoligami. Ya atau tidak? Ya. Ya. Poligami ini, Ustaz, sebenarnya sesuatu yang melukakan. Ya atau tidak? Ya. Ya. Melukakan. Ya. Baik. Kalau diberi peluang untuk menghapuskan poligami. Wah, kalau contohlah, katalah kita boleh. Adakah Datin akan membuat demikian? Saya tidak akan membuat demikian. Sebab apa? Kenapa dia perlu? tidak, ya. Dia tidak, ya. Dia tak boleh, ya. Dia tidak boleh, ya. Ada dia punya, kan? Kalau saya boleh ulas yang saya punya jawab, saya nak ulas. Kita faham sebab itu kita recording bagian segmen soalan awesome. Kerana mereka tidak hanya boleh menjawab, ya. Ya atau tidak. Soalan terakhir. Kalaulah Datin adalah seorang lelaki, adakah Datin mahu berpoligami? Mungkin. Ya, itu jawapan dia. Boleh ke mungkin? Bukan ya atau tidak? Itu jawapan dia. Dia tak cakap mungkin, tak boleh. Dia kata ya, tak cakap mungkin, tak boleh. Ya tidak Datin. Ya tidak. Ya, okey. Ini soalan-soalan random je. Kalau Ustaz pula, seorang wanita. Okey. Kalau suaminya mahu berpoligami, adakah Ustaz kalau sebagai wanita mengizinkan ataupun tidak berpoligami? Izin. Ya atau tidak? Ya. Oh, keliru. Bahaya juga ya. Okay, again guys, this is just soalan awesome secara random. Tetapi dalam kebahagiaan pasangan, kita jangan lupa anak-anak yang melihat kebahagiaan ibu bapa yang sedang berpoligami ini. Kita akan kembali selepas ini, kita akan cerita tentang anak-anak. Kebaikan tu mungkin kalau isteri kedua atau ketiga tu, yang orang yang dia kahwin tu mungkin janda ke ataupun orang yang memerlukan bantuan. So saya tak langsung dia boleh membantu orang tu untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lah. Cuma kalau dari segi keburukan ni, pada saya macam mana dia nak manage hubungan dia dengan isteri pertama, isteri kedua apa semua. Tak setuju. Sebab kita tahu dia punya cara ataupun jadual bekerja dia kan. So far kita sebagai anak pun kita sentiasa berhubung dengan dia. So kita tahulah memang dia takkan ada isteri lain dan sebagainya lah. Uish, mana boleh. So macam kalau dia tak dapat nak laksanakan tanggungjawab dia, so macam mana maybe saya pun akan terasa dengan benda tu lah, faham tak? Itu dia pandangan daripada anak-anak apabila bapa mahu berpoligami. No. Tapi boleh. Ada yang boleh, ada yang tidak. Okey, kita dah sampai ke segmen terakhir ni. Sekali lagi terima kasih Datin. Masih lagi bersama dengan kami. Ustaz, terima kasih. Tapi saya perlu tanyakan soalan ni terus kepada Ustaz. Ya. Okey, bila kita cerita pasal kesan poligami kepada ahli-ahli keluarga, anak-anak terutamanya, nak pula yang mungkin tidak memahami kenapa tidak duduk satu rumah, kenapa papa hilang dan sebagainya kan. Menurut satu artikel ni yang saya baca, ada yang mengatakan bahawa poligami ini sebenarnya mampu melanjutkan usia lelaki. Okey, boleh tak? Itulah dia ada satu artikel. Itu yang saya nak tanya tu. Apakah sebenarnya memang betul poligami ini boleh melanjutkan usia lelaki? Dari segi saintifik, macam mana boleh kita relatekan? Betul. Saya nak kena jawab ke soalan tu? Maknanya umur kalau nak umur panjang, kalau dia berpenyakit mana terlantar ICU lama kot. Betul juga kan? Saya tak tahu yang tu. Cuma pada saya lah, anak-anak setuju atau tak setuju, itu depends. Itu depends. Kalau anak dia kecil-kecil, contoh anak dia kecil, dia bukan tahu apa yang berlaku kat mak ayah dia. Dia takdirkan pula ayah ni berkahwin pula dengan isteri yang telah kematian suami, yang ada anak-anak. So then tiba-tiba dia ada ramai kawan dalam satu rumah yang besar. Contoh kalau dia duduk sekali. Even kalau jarang-jarang duduk sekali pun, dia akan ada ramai kawan-kawan dia. Kan contoh.
kalau yang lain tu contoh yang dikenal ayah dia memang tak ada masa langsung dengan family yang ni, kita nak ada family lain, anak yang dah boleh berfikir pula, dia mungkin takkan setuju. So maknanya isu ni dia sangat subjektif Datin, saya rasa kan. Sebab saya rasa anak-anak ni memanglah akan terkesan. Memang sememangnya akan terkesan. Tetapi ia mengambil masa. Seperti benda-benda lain juga dalam kehidupan kita ni, dari segi orang kata benda-benda penceraian ataupun poligami dan sebagainya, anak-anak akan terkesan. Tetapi only time will heal all wounds, katanya kan. Hanya masa akan mengubati segalanya. Jadi kita tak boleh nak letakkan ini, kita nak ambil alasan ni kalau tak nak bagi suami poligami, anak-anak macam mana kan. Tapi jadikan sebagai alasan, sebenarnya you yang akan terkesan sebab you tak nak suami berpoligami. Dan cara kita menyampaikan back to it again, kita kena bincang. Tak boleh nak menghuduhkan ataupun memberi tamparan pada ibu. Sebab dia kegagalan dia untuk memberi apa yang sepatutnya. Ada anak yang sangat bersetuju ayah dia kahwin lain, kahwin lagi untuk nak support yang family yang pertama. Sebab mak mungkin ada kekurangan, mungkin sakit, mungkin apa. Dan memang dia tahu pula yang kedua ni, dia dah tahu pula macam mana backgroundnya, latar belakangnya macam mana. Oh, ini sesuai. Ini boleh menyelesaikan masalah ayah, menyelesaikan masalah kami juga anak-anak. Tujuan tu penting. Cuma macam mana pun saya tak pasti. Saya pun tak boleh bagi jawapan soalan Farah tadi yang pasal panjang umur tu. Okey, baik. Saya rasa yang panjang umur ni, dia secara happiness. Sebab kalau kita happy, umur kita, tak tahulah, jangan quote saya buat cakap macam ni. Tapi bila kita happy tu, kita akan lebih bertenaga, lebih beraura dan lebih produktif. Jadi bila produktif, maka itu yang kata life kita tu akan dipanjangkan ke macam mana, tapi insya-Allah syaratnya kena poligami betul lah. Kalau poligami bawa masalah, asyik menyorok, betul poligami tak semestinya. Kan kokok dia berkahwin poligami dengan itu menjadi sebab dia asyik menyorok, sebab dia tak nak bagi tahu, dia tak nak terus terang, tambah stres, berpenyakit pendek pula umur. Tapi kan Ustaz, macam ni, apa guna kalau dibiarkan tidak berpoligami, tapi kedua-duanya sedih dan tak bermaya. Sama juga. Tapi biar dia poligami, dia happy, kita cari kita punya happiness sendiri. Maknanya kita cari cara jalan kita untuk menggembirakan diri sendiri dengan mencuba sesuatu yang baru dari segi skill yang boleh kita buat, ataupun cuba cara bisnes ke apa. Nampak kita lebih orang kata value added. Jadi bila suami tengok kita macam tu, dia mungkin tengok lain tengok dia sekarang. Dah tak macam dulu. Dulu macam pasif je kat rumah, tak ada apa-apa. Tapi itu untuk yang parents tu dari segi panjang umurnya. Tetapi apabila melihat anak-anak ni yang mungkin nak pula yang remaja, yang sejenis yang berat mulut lah kalau nak bercakap, nak berkomunikasi dengan, nak meluahkan rasa perasaan mereka tu. Sikit sebanyak mungkin ialah ada terguris hati. Macam mana kita nak jaga perhubungan ni antara anak-anak, dah bertambah lagi ni anak-anak ni kan, dengan ibu bapa tu sendiri. Kedua-dua ibu bapa perlu memainkan peranan. Saya sangat setuju apa Datin cakap. Bila dah bersetuju untuk berpoligami, maka ini adalah satu lagi aspek yang perlu diterapkan. Bagaimana kita ingin memberitahu pada anak-anak, bagaimana kita ingin menggembirakan mereka selepas berpoligami ni. Maka tidak ada satu perbezaan antara keluarga ni dengan keluarga ni. Sebab mereka memang sangat-sangat terkesan dan cepat terasa. Betul, dia akan tengok sampel tu depan dia. Kalau ayah itu boleh perform dengan seorang isteri, dengan seorang lagi yang kedua, dia boleh perform, tanggungjawabnya, hak-hak anak tak terabai, hak-hak mak dia pun tak terabai. Dia akan respect pada ayah. Inilah leader yang dia akan manage. Mungkin dulu dalam organisasi dah ada 2-3 orang je. Rupanya organisasi makin bertambah, department makin ada. Dan bagi wanita-wanita di luar sana pula kan, macam selalu takut sangat dengan persepsi orang ni. Kalau suami kahwin lain ke apa, tak perlulah takut sebab itu kehidupan you, bukan kehidupan dia. Jadi orang yang kat luar tu yang suka cara orang ni, tengok sendiri kehidupan anda sendiri bagaimana. Apakah akan berlaku kalau ia berlaku pada diri anda. Jadi wanita yang bijak, jangan nak gosip-gosip. Saya rasa kan, betul kan kalau saya salah kalau dosa yang besar ni sebenarnya bergosip kan Ustaz? Betul. Dia panggil mengadu domba. Mengadu domba. Okey, baik. Sebelum anda mengadu domba dengan jiran sebelah pasal jiran yang satu tu yang elok je poligami, tak ada masalah pun. Korang je yang nyebut ni, kita doakan yang terbaik. Bukan saja untuk ahli keluarga, mungkin mereka berpoligami, tetapi juga sebagai seorang sahabat. Okey, saya sebenarnya ada beberapa lagi soalan kepada Ustaz dan juga Datin.
Tapi kita dah nak sampai end of the show. Alah, cepatnya. Itulah, tak apa. Okey, sabar, faham. Okey, boleh hashtag Transparency Awesome TV. Oh, dia ada part 2 kot poligami ni. Itulah dia. Cuma mungkin you want to conclusion sebagai pakar motivasi image kepada wanita-wanita di luar sana dan juga Ustaz nanti. Kita mulakan dengan Silakan. Ya, bagi saya I'm all about women empowerment lah. Saya ingin wanita-wanita terutamanya ingin bangkit untuk memperbaiki diri. Walau apa pun dalam kehidupan you yang you buat, you kena perbaiki diri dan tambah nilai pada diri. Dan kena ada emotional intelligence. Apabila kita sudah ada cerdik emosi, maka datanglah apa-apa persoalan pun kita boleh tangani. Sebab tidak boleh orang kata orang ni cakap ni, itu efek kita, tak boleh. Kita kena tahu apa had kita, boundaries kita, dan kita tahu ini adalah kehidupan kita, tak ada mengena dengan orang lain. Apa yang dia orang cakap, biarlah dia orang cakap. Jadi adakah kita setuju atau tidak, itu hak kita untuk menentukan sebab keluarga kita. Okey, kalau nak mengetahui yang lebih, you guys can get buku Yes. Buku kan? Saya buku saya Smart Women Foolish Choices. Sebab women semua smart. Semua women smart. Tapi kita ni sebab kelemahan diri kita tu, kita make foolish choices sebab disebabkan oleh nafsu, disebabkan oleh orang kata pemikiran yang kurang stable. Itulah. Okey, baik. Ustaz, kata-kata terakhir kepada untuk kita konklusikanlah topik kita pada hari ini. Bagi pihak lelaki, saya mewakili lelaki, jangan anggap poligami ni sebagai satu advantage bagi dia. Oh, saya ada pilihan banyak. Kalau awak tak perform, saya boleh kahwin lain. Jangan anggap dia sebagai advantage. Ini adalah satu tanggungjawab yang sangat besar. Sebab akhirat nanti, orang yang tidak adil dalam berpoligami, dia akan berjalan di padang mahsyar dalam keadaan bahunya sengit sebelah. Sengit sebelah ni jangan anggap macam sengit apa masalah Ustaz. Sengit dalam keadaan sangat sakit. Dia tak akan mampu. Kalau kita yang orang normal berjalan ke padang mahsyar pun tak akan mampu untuk berjalan dengan normal. Apatah lagi orang yang ada masalah ni. So jangan anggap ni sebagai satu advantage. Jangan anggap ini benda yang best untuk saya. Untung saya jadi lelaki. Tak. Dia adalah satu tanggungjawab yang sangat besar. Dan bagi yang dapat tanggungjawab ini, gunakan peluang ini sungguh-sungguh sebab ini jalan nak masuk syurga. Dia ada seorang isteri, dia boleh dapat masuk syurga. Dia ada 2, dia ada 3 isteri. Lagi mudah dia sebenarnya untuk masuk syurga. Tapi dalam masa yang sama, dia juga mudah nak masuk neraka kalau dia tak buat betul-betul. Baik. Terima kasih sekali lagi Ustaz. Terima kasih Datin kerana sudi bersama dengan saya pada minggu ini. Diharapkan perkongsian ini, perbincangan ini juga dapat membuka mata anda di luar sana. Jangan lihat negatif, lihat juga sudut positif. Dan yang penting perbincangan dan juga kerjasama di antara komuniti di kalangan kita semua. Sekian saja daripada saya. Kita jumpa lagi minggu hadapan. Pastikan hidup anda akan lebih awesome. Teruskan mengamal sikap terus terang, terbuka dan pastinya transparansi. Saya Fauzana.